pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu dah bercakap 2-3 minit dah, padahal rupanya cikgu tak buka mikrofon. Okey. So jom kita mula, kita baca doa pagi-pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina rahmataka min khazaini wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. So, seperti biasa, cikgu cepat-cepat ambil kehadiran cepat ya. Okay. Ada sarapan ke belum? Belum. Agak-agaknya boleh tumpu perhatian, cikgu nak cepat tajuk hari ini. Okay, so Adilia, ada Ahnaf, ada Aiman, ada Airil, ada Aira Batrisha, ada Ishan, ada Fatima, ada Adam, ada Nasim, ada Aish, ada Dayan. Okay, ada Nasrullah, ada Aina, ada Damia, ada Kalisha. Okay. Save dan bagi terus kehadiran. Siapa? Damia? Dah lah. Aish belum. Aish. Okay, dah. Dah bagi point. Okay. Okay, so kita nak tengok sedikit apa yang ada di dalam buku teks. Kita nak sambung tentang kegunaan asid dan alkali. Okay, lepas tu kita jawab buku latihan cepat-cepat dan cikgu nak masuk tentang planet. Okay, kita pergi sekejap je buku teks. Okay. Kita pergi muka surat 109. Okay, tapi ni nak ulang kaji sikit je. Okay, 109. Okay, so pada muka surat 109 sehingga seterusnya ini kita nak kaitkan tentang ciri-ciri asid, alkali dan neutral. Okay, dia kata bahan berasid, beralkali dan neutral selain kita gunakan kertas litmus, kita juga boleh gunakan rasa dan juga sentuhan. Ni memang kita dah tahu dah. Kalau kita tak ada, kita boleh buat dekat rumah. Di rumah kita gunakan deria rasa dan juga sentuhan. Dia kata biasanya asid berasa masam, alkali biasanya berasa pahit, dan kalau neutral dia adalah tawar, masin ataupun manis. Tetapi dia kata tidak semestinya sebab ada juga yang rasa dia berbeza dengan apa yang dihasilkan apabila kita uji dengan kertas litmus. Contoh dia kata bagaimana dengan kopi? Kopi berasa pahit, sepatutnya kopi alkali, tetapi kalau diuji dia kata dia jadi biru menjadi merah. Asid pula kopi kita tu. Dia kata tidak semua bahan bersifat alkali berasa pahit. Kalau dia rasa pahit tak semestinya alkali. Jadi kita kena uji beberapa cara untuk mengesahkan sifat-sifat bahan tersebut. Okey, kalau contohnya kita tengok ada sos. Sos ada yang berasa masam tetapi dia
bila terlalu banyak bahan pengawet dia, boleh jadi dia bertukar sifat dia. Okay, so ni dia tunjukkan dengan kita cara dia menguji. Okay, yang pertama kalau dia rasakan guna lidah. Yang kedua, dia sentuh menggunakan jari. Dan yang ketiga, dia titiskan pada kertas litmus merah dan biru. Okay, ni dah hari tu. Okay, kita tengok dekat sini kegunaan-kegunaan. Okay, muka surat ni dia kecil sedikit. Okay, kita besarkan dia. Okay, yang pertama dia tengok ayah dia menabur kapur pada tanah. Muka surat apa ni? 70. Muka surat 70. 101. 111. Itu dia lambat untuk proses ni ya. Okey, cikgu rasa bolehlah kamu tengok 111 ni yang gambar tiga ni. Okey. Apakah kegunaan untuk asid alkali ni dalam kehidupan kita? Contohnya yang pertama, dia tabur kapur. Ayah dia tabur kapur pada tanah tempat dia menanam tu. Kenapa? Kapur bersifat alkali dia kata dan boleh mengurangkan keasidan tanah. Jadi asid bila dicampur dengan alkali, dia akan semakin neutral. Dia semakin neutral. Jadi macam tu juga dengan bahan-bahan dalam makanan kita. Bila kita campurkan dengan bahan lain, dia akan kurangkan keasidan dan kealkalian dia. Okey, contohnya air limau. Ada sesetengah orang air limau ataupun air lemon, dia tak boleh minum tu sebab dia ada gastrik ke, dia ada penyakit-penyakit tertentu ke, ada sebagainya lah. Jadi jus limau tu ataupun jus lemon tu yang kita perahkan tu, kita campurkan dengan air kosong. Jadi dia akan mengurangkan keasidan tersebut. Jadi taklah dia sakit perut bila dia minum air tu. Contoh saja. Okey, so lagi. Ini yang pertama, dia taburkan kapur sebab dia kata kapur tu bersifat alkali. Jadi tanaman ni tidak akan rosak lah. Jadi bila dia tanam, lagi bagus untuk tanaman dia sebab tanah tu tidak mempunyai asid yang tinggi. Yang kedua, apabila dia disengat oleh tebuan. Okey, bila dia sengat dengan tebuan, dia sapukan dengan apa? Cuba sapu pada kawasan untuk ni. Dia sapu apa ni? Dia sapu ubat gigi ke? So tebuan ni ke ubat gigi? Cuka lah cikgu. Cuka, cikgu tak nampak ni mana ni? Cuka, dia sapukan cuka. Okey, kalau kena dengan tebuan cuka. Kalau sesetengah serangga yang lain, kita boleh sapukan ubat gigi. Okey, macam ni. Kalau tebuan, dia bersifat alkali. Jadi cuka ni asid. Bila asid campur dengan alkali, dia akan mengurangkan rasa asid tu, alkali tu, jadi dia kurang rasa sakit. Ada sesetengah juga serangga, kalau tak salah cikgu, seperti yang berbisa lah biasanya, kita boleh sapu dulu ubat gigi sementara sebelum kita pergi ke hospital sebagai rawatan awal. Tu dia cakap first aid lah. Okey. Yang ketiga pula, dia dah cuci-cuci baju, dia pakai peluntur seperti Clorox ke macam tu. Jadi peluntur ni dia mempunyai rasa sangat licin sebab dia ada alkali. Tetapi mak dia kata macam mana kamu nak hilangkan rasa licin tu, dia gunakan asam jawa sebab asam jawa bersifat asid. Jadi dia lawan asid campur dengan alkali, lawan dia. Jadi dia akan mengurangkan salah satu sifat tersebut. Okay, so ini yang aktiviti sebelah ni kita tak buatlah. Please make consensus ni, maksudnya dia share idea apa yang kamu boleh buat di dalam di rumah dan sebagainya. Okay, so pengganti kertas litmus pula sekarang. Okay, tak ada kertas litmus dekat mak-mak ataupun contohnya kamu nak buat sendiri di rumah. Contoh yang paling senang dibuat ialah kubis ungu ni. Apa itu ekstrak? Cikgu ada ajar kamu, sebab tu pentingnya kita ajar kamu waktu tahun 3 dulu di mana kita buat ekstrak bunga. Tapi taklah semua bunga kita boleh gunakan untuk asid alkali. Ekstrak bunga raya ni kalau tak silap cikgu memang kita ada buat. So contohnya ekstrak kubis ungu dengan ekstrak bunga raya ni senang je nak buat dia. Yang paling senang, kamu blend dia
dan kamu dapatkan jus dia. So dia akan jadi penunjuk untuk sifat alkali dan sifat neutral, sifat alkali dan sifat asid. Jadi jadi kunyit ni mungkinlah kena gunakan banyak, tapi memang kunyit ni ada di rumah. Tapi kita tak gunakan serbuk. Kalau kamu pergi ke kedai ke ataupun di rumah kamu sendiri, kamu tengok kunyit serbuk, itu tak sesuai guna sebab dia sudah dicampur dengan bahan-bahan pengawet dan sebagainya. Kita nak kunyit yang kita panggil kunyit hidup. Sebab apa kunyit hidup? Sebab dia berasal Cikgu, muka surat berapa? 112, betul? Siapa tu Okey. bawa masuk? 112. Okey, so kita nak gantikan dia, jadi dia akan menunjukkan warna yang berbeza lah. Okey, so kita boleh Google dekat internet hasil dia. Okey, sekejap nanti kita tunjukkan. Warna hijau dia boleh jadi warna biru dan sebagainya. Berbeza-beza. Bunga raya dan kubis ungu ni dia berbeza-beza warna dia kalau dia jadi asid dan alkali. So ini adalah bahan untuk mengganti dia. Satu lagi, kalau kamu pernah dengar macam nasi kerabu tu. Okey, nasi kerabu digunakan bunga telang. So bunga telang tu dia warna biru. So warna biru tu juga boleh digunakan untuk mengganti kalau kita tak ada ni. Bunga-bunga semua ni tak ada. Boleh juga. So sekolah menengah mereka belajar tentang bunga telang. Okey, apakah bahan penguji yang boleh memberi kesan terhadap alkali, air limau nipis dan ni. Okey, kita cikgu Google untuk kamu hasil dia. Kertas pH juga boleh digunakan untuk menggantikan kertas litmus, tapi kertas pH ni dia beri nilai dalam bentuk nombor, bukan perubahan warna sahaja. Okey, so bila kita celupkan dia ataupun kita titiskan dia dengan asid, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 nombor nilai. Tapi kalau misalnya kita celupkan ke dalam alkali, dia akan jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan kalau kita celupkan ke dalam bahan yang neutral, dia jadi 7. Okey, tak apa. Cara menghasilkan ini semua ni senang je, kita blend je, tak payah fikir. Okey, so cikgu nak googlekan untuk kamu satu benda supaya kita boleh tengok. Okey. Kemudian kubis ungu, asid alkali. Kita tengok je. Kali kalau ada masa, insya-Allah kalau buka sekolah, kita buat dia. Okey, tengok ni ya. So, kubis ungu ni macam ni. So ni buah kubis lah ni. Okey, jangan cikgu share ni. Okey, kubis ungu. Okey. So dekat YouTube pun memang banyak eksperimen ni. Kamu tengok ni cikgu Dila ni, cikgu Dila Johan ni. So kalau kita nak tengok dia memang memakan masa, tapi kita boleh cari gambar dia. Okey. So cikgu share dekat sini ya. Okay, share ni. Okay, cikgu besarkan dia. Okay, kebetulan gambar ni ada number cikgu cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Okay, kalau kamu celupkan ataupun kamu titiskan kubis ungu tu ke dalam larutan berasid, dia akan jadi warna merah dan warna purple. 1, tengok ni ya. 1, nilai dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni. Warna dia antara merah, pink ataupun purple. Ni tengok ni. 1 dia kat bawah ni ada nombor ni. Tak tahulah. Rasanya boleh kot tengok. Okey. Tak apalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilai pH. So dia boleh diuji dengan kertas pH. Jadi kamu nak tahu, bukan ada kertas litmus saja, kertas pH. pH besar ni. Okey, 7. Kertas pH tu untuk ganti kertas litmus. Okey, so pH 7 warna biru. Yang neutral, nilai dia 7.
Nilai 7 so maksudnya dia warna biru bila kita masukkan dengan kubis ungu tadi. Kalau kita letakkan untuk bahan yang beralkali pula, okey boleh pergi tandas. Pihak yang alkali 8, 9, 10, okey. 11, 12, 13, 14 sebenarnya. Sini dia tak cukup gambar dia sampai 14. Tapi kalau kita tengok warna dia biru dan semakin kehijauan. Jadi dia akan jadi berubah warna jadi biru dan kehijauan. Okey, sebenarnya cikgu nak tengok je video tu. Kita cuba tengok video Cikgu Dila ni. Bolehlah kot. Kita tengok video Cikgu Dila ni. Okey. Kemudian agaknya lain laju. Bersepit dalam Konrango. Cornetto Love Rose Baharu. Okey. Cikgu skipkan saja. Cikgu Dila tunjukkan ni. Cikgu dilanjutkan dan hari ini kita akan buat satu eksperimen yang menarik yang warna. Okey. Cikgu skipkan je. Kobis ungu. Boleh dekat disko je. Okey, macam mana cikgu sediakan larutan kobis ungu ni? Mula-mula cikgu potong kobis ungu ni, kemudian cikgu masukkan dalam air dan cikgu panaskan. Cikgu bolkan dia hingga mendidih. Cikgu didihkan dia, kemudian cikgu ambil air dia dan kita dapat ekstrak kobis ungu. Dalam larutan soda Okey. dikalkan. Ni cikgu skip kepada result dia terus. Okey, tengok warna biru. Kalau kamu tengok sebelum dia masukkan air kubis ungu tu ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Okey, ada yang warna jernih. Okey, so bila dia masukkan, okey tengok. Jadi warna hijau. Sekali lagi cikgu ulang Warna dia soda bikarbonat jadi warna hijau. Sebab soda bikarbonat dia adalah alkali. Jadi kita pergi lagi. Okey, ni jus mangga. Okey, tadi asalnya jus mangga contohnya berwarna kuning. Jus mangga warna kuning tapi bila dia masukkan dengan kubis ungu dia jadi warna merah. Nampak ni contoh eksperimen lah. Kalau kamu tengok kat sini, kesimpulan dia kalau dia beralkali dia akan menjadi berwarna biru dan hijau. Tapi kalau dia asid dia akan jadi warna merah. Tapi kalau dia neutral dia jadi warna biru. Itu satu contoh sajalah. Kalau kita Google lagi ujian menggunakan bunga raya, ekstrak bunga raya. Okey, ekstrak bunga raya. Dia akan jadi warna yang berbeza pula. Ekstrak bunga raya. Okey. Warna dia akan jadi berbeza. Ni dah aja tunjuk gambar-gambar je. Tak apalah, lain kali lah kita buat dia. Ni macam ni banyak ni. Kalau nak tunjuk satu-satu memang tak cukup masa. Okey, kita nak pergi ke buku. Kita nak buat buku aktiviti kita, nak selesaikan tajuk asid alkali hari ni dan cikgu nak explain tentang ni pula. Planet. Okey ya. Muka surat berapa? Buku aktiviti? Muka surat 72. Okey ya, 72. Okey, jom. Muka surat 72. Okey. Okey ya, boleh bersedia? Cikgu buat terus .
Okay, Boleh so dah. bahan berasid. Okay, lakukan 3 ujian terhadap bahan yang berasid seperti berikut. Kemudian dia kata catatkan keputusan dalam jadual di bawah. Okay, so ada berapa bahan dia? 3, iaitu jus asam jawa, air teh dan juga kicap. Oh, rupanya air teh. Apa sifat dia? Adakah dia berasid, beralkali atau neutral? So kita pun tengok dekat sini ya. Air asam jawa memang berasa masam. Air teh berasa pahit. Kicap berasa masin. Okay. So sifat umum. Okay. So kita terus isi dekat sini. Ujian 1, ujian 2. Okay. Ujian 1 ialah guna kertas limus. Ujian 2 ialah menggunakan rasa. Ujian yang ketiga ialah menggunakan sentuhan. Okay, so kita tulis dekat sini. Kalau jus asam jawa merah menjadi merah. Apa ni tak keluar lagi? Okay, dah. Merah menjadi merah. Okay ke? Besar sikit. Satu Okay. Okay, merah menjadi merah, biru menjadi merah. Okay, rasa dia masam. Okay, kalau kita sentuh dia, adakah dia ada licin? Rasanya tidak. Tidak. Okay. Habis tu? Apa rasa dia? Nak tulis apa ni kalau kita sentuh dia? Tidak licin. Rasanya licin tu. Licin ke tak licin? Air. Jus. Air jus licin. Tak tahu cikgu, tak tahu. Kalau alkali, licin. Kalau asid, Asid. Asid tak licin. Licin juga licin juga. Tak tahu cikgu. Ya. Mana dengan apa jus asam jawa? Tak tahu. Okey lah. Okey, kita cakap dia rasa perit. Perit punya. Faham? Perit. Faham. Pelita. Perit. Okey, macam mana pula dengan air teh? Dia juga merah menjadi merah. Biru menjadi merah. Tetapi rasa dia pahit. Boleh tutup mikrofon. Okey. Ujian bila kita sentuh dia, dia licin. Percaya ya? Ya juga cikgu. Hati lu, nanti kita tengok kat bawah. Kenapa dia jadi pelik macam ni? Kicap, dia juga menjadi merah. Biru juga menjadi merah. Pelik kan? Rasa dia masin. Apa? Asid semua mungkin ni. Dan bila kita sentuh dia, dia juga licin. Okay ya. Okay, laju sikit. Okay, cikgu naik dah. Bila kita gunakan kertas litmus secara umum, sepatutnya biru menjadi merah. Itu maksud dia tadi. Walaupun dia pelik sifat dia, tetapi sifat umum dia tetap biru menjadi merah. Kalau kita rasa dia sepatutnya masam. Sifat umum
Kalau ada soalan tanya kamu tentang sifat umum, kamu kena jawab yang ni. Okey. Dan kalau kita sentuh dia, sepatutnya dia perit. Okey. Perut, perit. Perit. Okey, perit. Sepatutnya. Okey. Jadi kita tak boleh menentukan dia sekadar dengan satu ujian sahaja. Jadi dalam eksperimen ni dia nak beritahu dengan kita, dia buat lebih daripada satu, dia buat 3. Barulah dia dapat tentukan. Okey, cikgu nak cepat sikit boleh ni? Boleh laju salin? Okey, bolehkah kita menentukan apa dia Ishan? Apa dia Dayan? Siapa tu? Dayan tu. Ada sabit. Ada. Bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa? Dia dah jawab tidak, kerana tidak semua Tidak semua bahan asid berasa masam dan perit. Okey, tidak semua bahan asid berasa masam dan perit. Sudah. Okey. Kalau tertinggal beritahu cikgu. Kita pergi kepada muka. Okey dah. Kita pergi ke muka surat yang seterusnya, iaitu unit. Dia punya celur. Dah berubah pula dah. Okey. Muka surat 73, aktiviti 5 pula. Okey, so dia kata sama je, buat 3 jenis ujian juga, tetapi gunakan larutan kapur sirih. Apa tu kapur sirih? Ni orang-orang tua lah ni, dia makan kapur sirih ni. Tak sama dengan kapur yang kita buat untuk masak tu. Jus sawi. Jus sawi, blend jus sawi dan jus pucuk betik. Okey. So ini larutan kapur sirih ni, kita pun letakkan dia punya keputusan dia di sini. Merah menjadi biru. Jadi biru pula. Biru pun menjadi biru. Okey, larutan kapur sirih ni rasa dia pahit. Okey. Tu saya diubah. Okey, pahit. Dan bila kita sentuh dia, dia tidak licin . Kita tulis tidak licin lah. Tak apa. Sekejap. Okey. Okey. Seterusnya, merah jus sawi pula sama juga, dia jadi merah biru. Biru pun menjadi biru. Jus sawi ni rasa dia macam mana? Sawi macam mana kalau sawi, kalau kita makan sawi? Masin.
Masin. Ya ke? Sawi masin ke? Sebenarnya sedap. Sawi Manis. pahit ya. Pahit. Sawi pahit. Memang bila kita masak dia rasa sedap lah. Dia rasa masin lah. Okey, adakah dia licin? Rasanya tak. Dia tak licin. Okey, so tidak licin. Okey, turun kepada cikgu turun kat sini. Okey. Pucuk betik. Ada ke orang buat jus pucuk betik ni? Okey, jarang lah ya. Okey, so warna merah akan menjadi biru. Warna biru juga menjadi biru. Okey, jus pucuk betik ni dia licin. Dan dia rasa dia pahit. Ni licin sebab dia bergetah ya. Warna kertas litmus sepatutnya umumnya ada. Okey, berasa sepatutnya secara umum dia merah kepada biru. Biru. Rasa dia sepatutnya pahit. Ataupun kita cakap biasanya pahit. Dan kalau kita sentuh dia, dia biasanya licin. Okey ya. Okey, kita pun jawab dekat bawah sana. Dia cakap apa? Bolehkah kita menentukan sifat bahan beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa? Sama juga tidak, kerana bahan beralkali tidak semestinya lambatlah. Tidak semestinya berasa pahit dan licin. Sudah. Okay, sudah tak apa. Cikgu bagi masa. Sudah. Bagus. Okey, kita pergi 70. Okay, 70 apa? 74 pula. Okey. Sama juga kita buat 3 kali ujian tetapi kita guna garam, larutan gula dan juga air mineral. Okey, so kita terus jawab tadi punya keputusan dia. Okey, larutan garam. Okey, naik. Dia punya ni. Okey, larutan garam. Okey, merah menjadi merah. Tetapi biru menjadi biru. Apakah rasa garam? Rasa garam tawar. Masin. Masin. Okey, masin. Garam pahit. Okey. Kemudian garam juga bila kita sentuh dia, larutan bukan garam yang belum cair tu, ni larutan. Jadi kita boleh cakap dekat sini licin lah.
Okey. Okey. Air gula pula. Air gula, larutan gula tu air gula. Okey, larutan gula sama merah menjadi merah. Lepas tu biru menjadi biru. Rasa gula, salah juga tak tahulah. Apa rasa gula? 3C. Saya tak tahu sebab tak pernah rasa. Manis. Manislah, setiap hari makan gula. Setiap hari makan masakan yang bergula, minuman yang bergula. Manislah. Ya, Nasrullah, betul tu. Apa yang kita sentuh dia? Okey. Kalau gula ni tumpah pada kita punya tangan, dia akan menjadi melekit, betul tak? Betul. Dia rasa melekit. Jadi kita cakap yang melekit tu, kita cakap dia kesat. Kesat. Tadi kamu kalau asid perit. Kalau neutral kesat. Okey, lagi air mineral pula. Okey, air mineral senang je. Merah menjadi merah. Apa dia? Apa soalan dia apa? Soalan dia cakap merah biru merah biru. Memang macam tu. Itulah penunjuk dia. Biru menjadi biru. Apakah rasa air mineral? rasanya tawar. Tawar. Warna ini adalah penunjuk sifat dia. Okey, apa pula kalau kita sentuh dia? Adakah dia kesat juga? Adakah dia licin? Rasanya licin. Licin ke air mineral? Macam mana nak minum ni air mineral kalau licin? Dia tiada rasa. Macam air pahit. Kalau kita sentuh air pahit, macam mana? Licin ke air pahit? Tak. Mana ada, macam mana kita nak minum ke air tu licin? Licin macam minyak, macam mana? Okay, so kita pergi dekat sini, dekat bawah ni. Perubahan warna kertas limu sepatutnya kalau dia neutral, ada perubahan warna ke tiada perubahan warna? Tidak berlaku perubahan warna. Tidak berlaku perubahan warna. Tik dia. Rasa dia macam mana sepatutnya? Rasanya sepatutnya tawar kot. Sepatutnya 3 rasa. Sama ada dia atau sama ada dia masin atau manis atau tawar. Ada 3. Kalau dia salah satu, kita boleh katakan dia sebagai sifat umum dia. Dan kalau kita sentuh dia, dia sepatutnya kesat. Sepatutnya. Okey. Kemudian dia sama juga soalan dia tanya dengan kita, bolehkah kita menentukan sifat bahan neutral hanya dengan sentuhan dan rasa? Tidak, kerana tidak. Okey, sama macam tadi, bahan neutral. Ini mungkin panjang sikit lah. Tidak semestinya cikgu dah start menyambung tulisan dah. Berasa masin. Manis lah. Masin. Tawar. Dan panjang sikit kesat. Sudah.
Cikgu, Hmm, saya tak nampak soalan bawah sekali tu cikgu. tak nampak. Tak nampak. Ni. Yang tu. Okey, 75. Tak sempat ke ni? Okey. 75. Okey. Aisyah ingin menguji sifat beberapa bahan tetapi kertas litmusnya habis. Apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk yang boleh diproses oleh Aisyah untuk menggantikan kertas litmus? Warnakan jawapan kamu. Okey, so kita pewarnakan kunyit. Okey, cikgu nak warna orange sikit lah sebab kunyit biasanya dia kuning dan orange. Okey, kuning. Okey, macam ni. Siapa yang tak ada pensel warna dekat depan mata dia sekarang, kamu jangan macam ni tak nak cakap ni. Kamu kerja cepat-cepat. Jangan lambat-lambat. Okey, yang kedua, siapa? Bunga Raya. Okey. Okey, Bunga Raya. Dah kita keluar garisan. Okey, kita make up dia sikit. Cantiknya. Okey. Okey, satu lagi. Yang mana kita nak warna ni? Kubis. Kubis ungu. Aduh, lambatnya cikgu punya dia ni, whiteboard ni. Naiklah atas. Aduh. Okay, kubis. Aduh, lambatnya cikgu punya ni. Whiteboard. Kubis ungu, bukan kubis hijau, bukan kubis hijau, kubis ungu. Ni, kubis ungu. Okay, kita make upkan dia sikit. Biar dia cantik. Nampak sekali ni. Kan cantik cikgu punya kubis. Okay, tukar dengan kunyit lagi. Cepatlah. Okay, tambah kuning sikit lah. Sementara tunggu murid siap. Okay, dengan menggunakan enjin carian, tadi baru kita tengok kan? Kita pilihkan satu saja. Pilih salah satu sahaja untuk digunakan dalam kita punya ujian. Okay, jadi dia kata enjin carian tu apa maksudnya? Google lah maksudnya. Faham ni soalan ni? Nanti nak belajar TMK kan, tahun 4 kan? Okay. Apa maksudnya enjin carian ni? Google. Google boleh, Bing boleh. Maksudnya dia kata kamu ni search dekat
internet cara menguji bahan berasid dan beralkali menggunakan salah satu bahan tersebut. Okay, so kita buat dia simple. Macam tadi Cikgu Dila tunjukkan, kita masukkan kubis ungu ke dalam air panas dan kita blend. Blend tu apa? Kisar. Kemudian ekstrak bunga dimasukkan ke dalam 3 bahan. Okey, gitu je. Okey, cikgu buat ni. Kita buat satu. 1, 2, 3 macam tu. Okey, jap. Kenapa cikgu punya whiteboard ni dia lembab sangat hari ni. Dia nak kena ni. Okey, nombor 1. Ya Tuhanku. 1. Nombor 1 tulis. Nombor 1. Potongan kubis ungu ke dalam air panas dan kisarkan. Sekejap, cikgu ubah dia punya ni. Dalam Okey. Nombor 1 Okey, nombor 2. Cepatlah. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 nak buat apa? Okey, dah kisahkan. Tapis, ekstrak, kubis dan tipiskan pada sabun dan air gula. Benda lain. Okey. Nombor 3. Perhatikan perubahan warna. Okey, nombor 4. Okey, kita beritahu saja. Asid berubah menjadi alkali berubah menjadi hijau. Neutral berubah menjadi biru. Okey, boleh salin? Boleh. Okey, boleh Okey.
Okey. Boleh cikgu pergi muka surat seterusnya? Belum, boleh cikgu. belum, Boleh. belum, Okey, Boleh, okey. boleh. belum. Okey, boleh ha? 5 minit lagi. Satu lagi muka surat. Tu, saya tinggal nombor 6 tu kena salin. Sama. Nak main macam mana ni, kerja tak siap ni Nasrullah ni. Kerja siap dulu baru kita main. Dah boleh Cikgu, saya dah siap. Dah Okey, boleh. boleh ha? Dah boleh, Okey, boleh, boleh, boleh. Okey. Cikgu, boleh saya buka kamera? Nak buat apa? Kerja lah. Tengok tu. Astaghfirullahalazim. Aduh lah. Masa. Okey, jawab soalan muka surat 76. Okey, kegunaan dia ya. Okey, kalau cikgu lambat menulis ni, kamu dengar apa yang cikgu cakap dan kamu tulis. Ada 3 minit lagi. Okey. Okey. Kegunaan bahan berasid dalam kehidupan, bahan beralkali dalam kehidupan. Okey, tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Yusuf menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan Ubat gigi. Ubat. Okey, yang bersifat alkali. Tengok tu. Alkali. Sudah. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pat Rosli menabur kapur. 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 Yang bersifat alkali untuk mengurangkan asid pada tanah dia. Ibu Alia menyapu cuka. Kenapa? Tutup mikrofon. Si payah guna. Tutup mikrofon. Okey, cuka yang bersifat asid bagi memberi rawat Allah. Itu macam situasi dekat dalam buku teks tadi. Okey. Mak Siti melumurkan tangannya dengan jus limau.
Okey, jus limau yang bersifat asid bagi menghilangkan rasa licin di tangannya. Yang mana tak nampak Anaf? Saya tak nampak 2 dengan 1. Dah. Okey, dah pukul 8. Cikgu ingatkan nak masuk tajuk planet. Kenapa kalau pukul 8 kamu nak main game ke? Kalau habis kelas cikgu main game ke? Okay, so dah. Okay, cikgu harap tak ada yang tertinggal mana-mana muka surat. InsyaAllah. Okay, so Ada yang tinggal. okay, so cikgu tak dapat nak masuk tajuk planet hari ni. Kita masuk minggu depan. Okay, so sila buat ulang kaji secara berterusan sebab tengok ni. Sebab nanti akhir tahun akan ada penilaian, ya. Okey, cikgu juga harap untuk aktiviti amali yang cikgu dah bagi dengan kamu sebelum ini, tentang apa amali yang terakhir sekali? Apa dia? Amali yang kapal selam tu ke? Ya betul. Jadi tolong siapkan dia siapa yang belum siap, ya. Okey, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Cikgu tak sempat nak guna blue card ke apa ke sebabnya whiteboard ni meragam. Okey. Ya ke tu? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak pergi makan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Terima kasih cikgu. sama-sama. Bye.